الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan isya berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan tuan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa iyyaka wasummal qatil. Dia kata, dan hendaklah engkau berjaga-jaga, dia kata, dengan racun yang qatil, yang boleh membunuh, kata Imam Al-Haddad. Dan tuan nampak dia, wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bid dunya. Bila mana engkau sangat suka dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan tuan, maknanya bukan dunia ni salah. Dan kita dah terang sebelum ni, ada di antara ulama yang dia
zuhud dengan dunia, dia mengambil sekadarnya sahaja daripada dunia. Dan ada juga di antara ulama yang hidupnya adalah kaya raya. Tuan-tuan, seumpama dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kita cerita pada pertemuan yang sudah, bila Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pi ke rumah dia, maka dia terkejut. Kenapa? Kerana di rumah Imam Muhammad Syaibani ni, dalam rumah dia banyak wang, banyak emas. Tuan-tuan, tapi Masya Allah, Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia menjadikan itu hanyalah pada tangan dia, tidak di dalam hati dia. Tuan-tuan, perkara ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sama tuan-tuan keadaannya juga dengan Imam Abu Hanifah yang mewarisi kekayaan daripada atuk dia, kemudian dia waris kekayaan daripada ayah dia sampailah kepada diri dia. Tuan-tuan, kaya Imam Abu Hanifah ni kenapa? Kerana dia mempunyai gedung pakaian. Tuan-tuan, dia ada kilang buat pakaian. Subhanallah, kaya. Tuan-tuan, tetapi kekayaan itu tidak di dalam hati, hanya pada tangannya sahaja. Tuan-tuan, jadi kekayaan itu dia tidak salah. Tetapi Nabi SAW tunjuk kepada kita, dan Nabi SAW sendiri pun menjalani kehidupan itu. Tuan-tuan, kehidupan yang lagu mana? Nabi ini dia tak ambil dunia. Tuan-tuan, Nabi nak tunjuk dekat kita bahawa dunia ni dia adalah tempat untuk kita perbanyakkan amal kepada Allah. Dia bukannya tempat untuk kita menghimpun akan harta dunia. Tuan-tuan, pasal apa? Kalaulah dia himpun harta dunia, satu, dia tinggal. Yang kedua, kalau dia himpun harta dunia, maka dikhawatiri kalau nanti ni paling bahaya, kalau dia jatuh cinta dengan dunia dia. Dan bila dia jatuh cinta dengan dunia, maka manusia ni dia akan jadi rosak kerana dunia dia. Dan dia akan jadi rosak, dia akan memenuhi segala tuntutan hawa nafsu. Dan kita dah cerita sebelum ni, hawa nafsu dia senantiasa mengajak manusia ke arah keburukan. Tuan-tuan, dia mengajak manusia kepada melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka untuk elak supaya kita tak jatuh cinta dengan dunia ni, maka Nabi SAW dia ajak kat kita, ambillah dunia ni sekadarnya sahaja. Sehingga kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ni seperti orang yang sedang mengembara, kata Nabi. Yang mana pengembara ni dia tak tinggal lama, tuan-tuan, di satu-satu tempat. Dia ada tujuan dia yang terakhir. Tuan-tuan, maka samalah kita sebagai manusia atas dunia. Tuan-tuan, tujuan kita adalah ke negeri akhirat pada satu hari nanti, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, jaga-jaga, dia kata, daripada racun qatil yang boleh membunuh ini. Bila mana engkau berasa sangat suka dengan kenikmatan dunia, wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha, dan engkau rasa selesa, dan juga engkau berseronok-seronok dengan segala syahwatnya. Tuan-tuan, maknanya apa? Memenuhi segala tuntutan hawa nafsu. Tuan-tuan, ini yang menjadikan manusia dia lari daripada fitrah dia. Tuan-tuan, fitrah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi hamba kepada dia. Tuan-tuan, ni fitrah. Dan fitrah ini dia tak boleh dirosakkan dia. Fitrah ni dia tak boleh dikotori dia.
Tuan-tuan, bila mana ianya dikotori, maka orang ni tidak lagi berjalan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka bila dia tak berjalan lagi sebagai hamba kepada Allah taala, tuan-tuan, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengakibatkan nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu kita disuruh supaya berpada-pada dengan dunia ni. Dan tuan, bahkan Nabi SAW ajak kepada kita supaya kita mengambil dunia ni hanya sekadar hajiat sahaja. Dan tuan, hajiat ni apa dia? Hanya sekadar benda yang dihajatkan sahaja, tidak lebih daripada itu. Dan tuan, kalau lebih nanti kita takut kita akan jatuh ke dalam apa dia? Cinta kepada dunia tersebut. Maka dia kata, yang ni kita sambung pada malam ni. Dia kata, fasawfa yus'aluna an na'imiha. Tuan-tuan, yang ni kena jaga ni. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, nanti segala nikmat yang engkau nikmati itu yus'aluna, ianya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuhasabuna ala ma asabu, dan kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma asabu, apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tuan-tuan, ni nak cerita pada hari bila ni? Pada hari akhirat besok, pada hari mahsyar esok. Tuan-tuan, hari mahsyar ni adalah hari yang begitu sukar. Hari pada hari mahsyar esok adalah hari yang paling susah, sehingga kan orang dah tak dan lagi nak tengok kepada seseorang yang lain. Dan tuan, satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sebagaimana yang kau sebut, nanti pada hari mahsyar esok semua orang dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai pakaian sekalipun, walaupun seorang benang tak ada pada tubuh badan dia. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah tanya lagu tu pasal apa? Kerana dia berasa malu. Tuan-tuan, Masya Allah, kerana dia berasa malu, takut-takut nanti orang tengok susuk tubuh dia. Tuan-tuan, perkara ni disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, nanti pada hari mahsyar esok lagu mana? Nanti ada tak orang dia akan tengok bila mana kita tidak berpakaian pada hari mahsyar nanti? Tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, pada hari tersebut seseorang dia tak dan nak melihat kepada seseorang yang lain. Dan pada hari itu mereka tidak tertarik pun dengan mana-mana orang. Tuan-tuan, kat dunia ni jangan kita buat pasal, no. Kadang-kadang ada orang dia pakai pakaian yang menjolok mata, no. Maka kita pun apa ni tengok dia. Kadang-kadang naik kita punya syahwat kita, bernafsu kita, macam-macam dengan pandangan kita ni. Tuan-tuan, tapi pada hari mahsyar kata Nabi SAW, seseorang dia tak dan nak melihat kepada seseorang yang lain, kemudian dia sendiri pun tak tertarik kepada mana-mana orang di mahsyar nanti. Tuan-tuan, maknanya apa? Gawatnya pada hari mahsyar tersebut, masing-masing duk fikir macam mana nanti diri dia dengan penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, kerana risaunya manusia dekat mahsyar nanti, demikian peluh. Nanti ada yang pada sekerat buku lali, ada yang sampai kepada lutut, ada yang sampai kepada leher dia,
ada yang tenggelam dengan dia punya peluh dia. Tuan-tuan, pasal apa perkara tu berlaku? Kerana masing-masing risau pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, fasawfa yus'aluna an na'imiha. Apa-apa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, maka nanti akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu dalam surah Zalzalah, dan kita selalu baca kan ayat tu. Dalam surah Az-Zalzalah Allah Ta'ala kata apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang melakukan kebaikan yang walaupun sebesar zarah, kata Allah, yarahu, maka dia pasti akan dipersoal, ianya akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan ulama dia sebut, ulama tafsir sebut, kalaulah sebesar zarah itu, ianya dipotong 7. Dan zarah ni besar mana zarah ni? Tetapi ulama tafsir kata, detailnya pada hari mahsyar esok, dan kita akan disoal oleh Allah Ta'ala, dan sukarnya pada hari itu. Dan ulama tafsir kata, besar zarah ni, kemudian dia dibelah 7 sekalipun, kemudian ianya disimpan di gunung-gunung. Dan sebesar zarah, kemudian dipotong 7, maknanya dia jadi halus sungguh. Kemudian dia disorok di gunung-gunung. Dan apa yang berlaku? Kata ulama, ianya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan datangkan juga. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, sebesar apapun kejahatan yang dilakukan, dan ianya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kerana tu, bila ada barang-barang hadiah yang orang bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni ramai orang bagi dia hadiah. Ada orang yang bagi Nabi kain, ada orang yang bagi Nabi pakaian, ada orang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan emas. Dan macam-macam hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, wahai Fatimah, kalaulah kamu nak ambil perhiasan ini, silakan. Dan Fatimah pun ambil. Dia ambil mai, dia ambil segala perhiasan-perhiasan. Dan bukan salah pun orang bagi. Ini hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan Sayyidatina Fatimah ambil perhiasan-perhiasan ni. Lalu kata Nabi SAW, wahai Fatimah, kalaulah kamu nak berdiri lama dekat mahsyar esok, perbanyakkanlah perhiasan kamu. Dan Nabi SAW kata, kalau kamu nak lama berdiri dekat mahsyar Allah Ta'ala, maka perbanyakkan perhiasan kamu. Tapi kalau kamu tak mau berdiri lama dekat mahsyar Allah, maka berpadalah dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dengar macam tu, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, dia tak jadi nak ambil semua perhiasan tu. Pasal apa? Kerana fikir nanti esok ni lamanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, semua yang ada pada kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kerana tu kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala anhu arba', kata Nabi. Seseorang tu dia tidak akan bergerak, kata Nabi,
daripada padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia ditanya oleh Allah taala akan beberapa perkara, kata Nabi. Tuan-tuan, 4 perkara apa ni Allah taala akan tanya. Yang pertama apa dia? An umrihi fima afna. Kita diberikan umur oleh Allah taala. Kemana kita gunakan umur tu? Tuan-tuan, dia bukan tanya umur macam tu saja. Nah, ni aku bagi umur ni, ke mana kamu guna umur ni? Tuan-tuan, setiap yang kita katakan kepada Allah Ta'ala, ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu satu hari, ni didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila ada seorang sahabat, dia bagi Nabi tepung. Dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tepung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat ni, "La, aku nak tanya." Tuan-tuan, ni didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "La, aku nak tanya. Apa yang kamu akan buat kalau kamu ada tepung banyak ni?" Tuan-tuan, sahabat ni kata, "Suku akan aku simpan. Suku untuk beri kepada orang. Suku untuk diberikan kepada tetamu yang datang. Suku lagi yang ni untuk bekalan." Tuan-tuan, bila dah habis pembahagian tu, tiba-tiba ada suku lagi. Tuan-tuan, Nabi tanya kepada sahabat ni, "Suku lagi nak buat apa?" Tuan-tuan, sahabat ni dia tak boleh tanya, dia tak boleh jawab lagi dah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Macam itulah nanti kamu akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tuan-tuan, dia bukan hanya tanya umur begitu saja. Kalau kita kata, saya gunakan umur ini untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, nanti Allah Ta'ala tanya pula, "Tapi hang menuntut ilmu bukan kerana aku?" Tuan-tuan, detailnya persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tanya pula, kata Nabi SAW, berkenaan dengan apa? Umur Allah Ta'ala tanya. Kemudian Allah Ta'ala tanya berkenaan dengan harta yang ada pada dia. Harta, segala jenis harta. Anak penaknya, kemudian wang ringgitnya, kemudian emasnya, segala harta benda kita. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah tanya, "Min aina iktasabahu wa fima anfaqah?" Kamu dapat macam mana rezeki ni? Kamu dapat lagu mana harta ni? Kemudian bila kamu dah dapat, ke mana pula kamu infakkan, kamu belanjakan harta ni? Tuan-tuan, payah kita nak jawab nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan apa? Iaitulah berkenaan dengan ilmu dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang ada ilmu pun takkan lepas benda ni. Allah Ta'ala dia akan tanya berkenaan dengan ilmu, apa yang kamu buat dengan ilmu kamu. Tuan-tuan, maka bila kita jawab, nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu, pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, dan pada zaman tu juga ada siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Luqmanul Hakim ni, dia punya nama diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan dinamakan surah itu sebagai surah Luqman. Tuan-tuan, Luqman ni dia terkenal ya, sebagai orang yang selalu menasihati anak dia. Tuan-tuan, kita pun tahu berkenaan dengan ayat ni. Tuan-tuan, Nabi Allah Daud AS kata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqman, sebelum ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak pilih kamu menjadi Nabi. Tetapi kamu tak mau menjadi Nabi. Aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi. Aku terima. Dan nanti," kata Nabi Allah Daud AS, kata ni Nabi kan? Yang ni bukan orang biasa lagu kita.
Tuan-tuan, ni seorang Nabi. Bila kata Nabi ni dia berurusan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berurusan dengan para malaikatullah. Tuan-tuan, apa berita yang tak sampai kepada para Nabi dan Rasul ini? Tuan-tuan, apa kata Nabi Allah Daud AS? Wahai Luqman, Allah pilih aku jadi Nabi, aku terima. Nanti pada hari akhirat besok, payah untuk aku jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, semua orang akan kata susah berada di mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia peringatkan bagi orang-orang yang nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, jangan dia menuruti hawa nafsu dia dengan dunia. Tuan-tuan, dia ambil sekadarnya sahaja dengan dunia ni. Pasal apa? Tuan-tuan, nanti semua nikmat-nikmat tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tak fikir pun benda ni. Kita selalu fikir macam mana nak dapatkan duit yang banyak, macam mana kita nak dapatkan harta yang banyak. Tuan-tuan, ni yang menjadi kekalutan kita. Tuan-tuan, ni yang menjadi kesibukan kita. Tuan-tuan, pernah tak kita fikir esok-esok ni nanti semua ni yang ada pada kita, tuan-tuan, tak terkecuali tak terkecuali. Bahkan dalam bab membazir, tuan-tuan, dalam bab membazir, bila orang ni dia ada pakaian yang banyak, misalnya lagu kita kan, setiap kali raya, baju raya ni kira tak tahu. Tuan-tuan, baju banyak, baju banyak. Baju ni 2-3 pasang seorang. Tuan-tuan, kalau yang ni pakai, memang kita pakai lepas daripada hisab Allah Ta'ala. Baju yang kedua kita pakai selalu, tuan-tuan, dia lepas daripada penghisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada 1-2 pakaian yang kita tak guna. Tuan-tuan, tak guna pun, tapi dia ada di dalam simpanan dan juga lebihan kita. Tuan-tuan, ulama kata apa? Yang lebih, yang tak dipakai ini adalah pembaziran di dalam kehidupan dia. Bila kata dia membazir, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Bila mana dia membazir, maka ketahuilah membazir itu adalah sahabat kepada syaitan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, semua sekali benda yang ada pada kita akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Terakhir kata Nabi SAW, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an jismihi, iaitulah berkenaan dengan tubuh badan dia. Dan tubuh badan ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala fima ablah, kamu guna untuk apa tubuh badan ni? Sehat kamu guna untuk apa? Kemudian tengok, ada tak kamu memudaratkan tubuh badan kamu? Tuan-tuan, maka semua ni akan dipersoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, agak-agak kita berani lagi ya kalau macam tu. Agak-agak kita berani lagi ya. Kita himpun dunia ni, sampaikan kita lalai daripada melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, tentu kita baca dia punya manaqib dia, kita baca dia punya sejarah dia. Tuan-tuan, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu zuhud dengan keduniaan yang mengelilingi diri dia. Tuan-tuan, pasal apa yang dia zuhud ni? Daripada seorang yang gemuk, dia jadi seorang yang kurus. Tuan-tuan, dia adalah seorang khalifah yang tidak pun menghimpunkan harta kekayaan. Tuan-tuan, kalau dia nak himpun harta kekayaan, dia berpeluang untuk itu. Tuan-tuan, satu hari ada orang dia bawa minyak wangi.
Yang mana minyak wangi ni nak disimpan di perbendaharaan. Jadi minyak wangi ni kata, minyak wangi ni bukan minyak wangi biasa, bukan macam minyak wangi kita yang minyak atak. Apa ni 3 botol RM10 tu. Kan? Bukan tu. Tuan-tuan, ini jenis apa ni, bunga ros. Yang ni jenis gaharu. Yang ni jenis minyak wangi yang mahal-mahal. Tuan-tuan, bila minyak wangi ni nak disimpan di perbendaharaan, lalu orang yang bawa minyak wangi ni, dia mempersilakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mencium keharumannya. Tuan-tuan, bila dibuka botol minyak wangi itu nak diberikan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk dia hidu keharuman dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Khalifah Umar bin Abdul Aziz menolak. Tuan-tuan, dia tolak. Tuan-tuan, dia kata apa? Haruman ini bukan kepunyaan aku, tetapi ia nak disimpan di perbendaharaan. Ketahuilah, satu ciuman yang aku cium bukan daripada hak aku. Ianya akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia bimbang kalau nanti esok bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itulah kata Imam Al-Haddad rahimahullah taala, segala nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah, wa yuhasabuna ala ma asabuh, dan segala apa yang didapatinya akan dihisap oleh Allah taala, wa tamatta'u bihi min syahawatiha, dan apa-apa yang dia berseronok dengannya, dan itu akan dihisap, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka payah kita nanti esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Al-Haddad dia kata lagi, walau annaka arafta al-mashaqqa allati yuqasunaha wal ghusasa allati yatajarra'unaha wal humum. Dia kata, dan Imam Al-Haddad kata apa? Kalaulah kamu tahu kesusahan yang menjadi dinding kepadanya, wal ghusasul lati yatajarra'unaha, dan juga segala kekelaman-kekelaman yang menjerut diri dia. Tuan-tuan, ini cerita dekat mana ni? Tuan-tuan, nanti ni kita akan rasa ketakutan dia nanti pada hari mahsyar esok. Tuan-tuan, pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala dia akan pamerkan syurga neraka. Tuan-tuan, orang ni nanti bila dia duduk dekat mahsyar, Allah taala akan pamerkan apa dia syurga, apakah dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dipamerkan syurga, ramai pada hari itu dia akan mengangkat tangan. Mereka akan angkat tangan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari akhirat besok, nikmat dah tak sama dengan kenikmatan dunia. Kerana tu kata ulama, nikmat yang dikecapi atas dunia ni hanya satu daripada 100% nikmat di negeri akhirat. Tuan-tuan, yang kita nak lalai ni, tuan-tuan, yang kita ni jadi ghaflah ni, yang ni baru satu nikmat, baru satu titis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia atas muka bumi ni. Tuan-tuan, insya-Allah ini baru satu. Kerana tu pada hari akhirat, bila orang tengok neraka, maka dia akan jadi takut dengan neraka. Tuan-tuan, bila dia tengok syurga, dia duk berasa nak sangat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi beritahu lagu mana? Nikmat syurga Allah Ta'ala adalah nikmat yang telinga tak pernah dengar, mata tak pernah tengok, tuan-tuan, lidah tak pernah rasa,
nikmat itu semasa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ni nak cerita hebatnya nikmat pada hari akhirat itu. Dan jadi tengah-tengah duk tunggu penghisaban Allah Taala, maka dilalukan Allah mempamerkan syurga dan juga neraka. Dan bila pamer syurga, ramai yang nak masuk ke dalam syurga Allah Taala. Bila dipamerkan neraka Allah Taala, Nabi Ibrahim bangun. Dan Nabi Ibrahim bangun bila dipamerkan neraka. Dan bila pamer neraka ni Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, pada hari ini cukuplah Engkau selamatkan aku seorang je pada hari ini. Dan dia terlupa yang di belakang dia ada umat. Dan dia terlupa kalau yang di belakang dia ada lagi orang-orang yang dia perlu bawa. Dan pasal apa sampai terlupa macam tu? Kerana hebatnya neraka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan maka tu cerita bagaimana pada hari mahsyar esok. Maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha, kalau engkau tahulah bagaimana kesusahan yang mendindingi dia, wal ghusasul lati yatajarra'unaha, dan kekelaman-kekelaman yang menjerut dia, wal ghumum wal humum, kekecewaan pada hari tersebut dan duka citanya pada hari tersebut. Dan kita dah biasa sebut dah, nanti orang-orang yang dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu tak kira siapa. Dia orang yang paling ditakuti, dia orang yang paling ganas, dia orang yang paling samsing. Dan Allah Taala kata apa? La yatakallamuna illa hamsa, kata Allah. Pada hari tersebut tak ada orang yang bercakap. Kalau dia bercakap pun hamsa, keadaannya berbisik-bisik. Dan dulu atas dunia tu dia semua orang gerun dengan dia, semua orang takut dengan dia. Masya-Allah, barakallah. Dan ni cerita lah, ni cerita dulu-dulu lah. Ni pun orang tua kita cerita, kan? Dulu ni di tempat saya, ada satu orang yang orang takut dengan dia, kan? Kira kalau buat urusan dengan dia, bayar dengan dia. Kalau dia pi ni kira, kalau orang tu berhutang, hari tu orang tu akan bayar hutang dia. Tahu tu kali. Kalau orang tu dia ketegak selama ni, suruh orang ni pi dan tuan selesai masalah. Pasal apa? Orang takut, orang gerun dengan dia. Lepas tu kita pula nak suruh orang gerun ni macam-macam, kan? Pakai kuku rimau nak bagi orang gerun. Tu dia, kan? Pakai taring kinzir, macam-macam azimat ni tak boleh kira, kan? Dan tapi Allah Subhanahu wa taala kata apa? La yatakallamuna, pada hari akhirat, pada hari mahsyar esok, manusia tak bercakap illa hamsa, melainkan hanyalah berbisik-bisik sahaja. Dan tak kira siapa pun juga dia. Dan kenapa? Kerana pada hari tersebut adalah hari yang menggusarkan, hari yang menakutkan manusia untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, kalaulah kamu tahu bagaimana rasa duka citanya, takutnya, allati fi qulubihim, yang berada dalam hati mereka, wasudurihim, dan juga di dalam dada-dada mereka, fi talabid dunia, di dalam menuntut kepada dunia, wa fil hirsi ala tanmiyatiha, dan juga kerana dia merebut akan keuntungan dunia.
Kalaulah orang-orang ni dia tahu bagaimana esok keadaan pada negeri akhirat besok, tuan-tuan, pasti dia akan menyesal dan pasti mereka tidak mau dengan segala kenikmatan dunia ni. Pasal apa? Kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW sebut, ini hanya berkenaan dengan perkataan. Dan tuan, cukup dengan perkataan dan cukuplah dengan hadis ni. Kita merasa takut dengan semua perkara yang akan dihisap oleh Allah. Dan tuan, kata Nabi SAW, satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang, bila mana kalimat tersebut adalah kalimat yang membawa dosa kepada Allah. Dan tuan, satu kalimat saja yang membawa dosa kepada Allah, kata Nabi SAW, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah selama lebih kurang 70,000 tahun. Dan tuan, hanya dengan satu kalimat sahaja yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata apa lagi? Kalau dia kata Imam al-Haddad wal i'tina'i bihifdhiha, dan juga mereka-mereka yang mempunyai keinginan untuk menyimpan keduniaan mereka. Dan maknanya apa? Mereka mempunyai keinginan untuk memperbanyakkan khazanah dunia mereka. Dan kalau mereka tahulah berkenaan dengan kesusahan ni, maka mereka tak akan himpun harta dunia ni. Kenapa? Kerana takutnya bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Haddad dia pun kata pada kita, lakunta tara zalika, dia kata, kalaulah kamu tengok, dia kata, benda ni yazidu bi adhafin kathirah. Dan tuan, ianya jauh lebih banyak, berganda-ganda lagi, dia kata, ala ma hum fihi min lazzati tana'umi bid dunya. Dan tuan, maksud dia apa? Kita atas dunia ni, Allah lazatnya dengan dunia, Dan tuan, kalau makan ni sedap, kalau yang kita makan ni sedap, kita tambah sampai 2-3 kali punya tambah. Pasal apa? Sedapnya nasi ini. Dan tuan, sedapnya lauk ni. Dan tuan, nikmat dunia ni, Masya Allah, tabarakallah. Dan tuan, lepas satu kereta lagi. Dan tuan, tak dan kereta tu lama, pitu kau seronok. Dan tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, kesusahan yang akan ditanggung oleh orang-orang yang lalai dengan dunia ni, dan tuan, dia punya kesusahan dia lebih berganda lagi daripada nikmat yang dia nikmati di atas muka bumi ini. In kanat samma lazzah, itu pun kata Imam Al-Haddad, kalau perkara dunia itu mempunyai kelazatan, kalau betul-betul dia mempunyai kelazatan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, cerita dia apa? Cerita dia nanti pada hari mahsyar esok, pada hari akhirat besok, kita kena beringat bahawa semua perkara yang kita buat, yang kita sebut, yang kita himpun, semua yang ada pada kita, ianya akan dipertanggungjawabkan. Ianya akan dihisap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tu Nabi SAW, dia ajakkan kepada kita, walaupun Nabi ni dunia mai kepada dia. Dan tuan, dunia kejak dan juga ligan Nabi SAW. Dan tuan, tapi Nabi tunjuk pada kita, Nabi ambil sekodarnya sahaja dunia ni. Supaya apa? Supaya esok kita tidak akan susah pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang nak susah pada hari mahsyar esok, maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala kekayaan
yang melimpah ruah. Tuan-tuan, kekayaan ni tujuan dia untuk apa? Nah, tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dekat dalam surah Al-Baqarah, nah, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Dia kata ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang kami berikan kepada mereka, mereka belanjakan, kata Allah. Tuan-tuan, harta yang ada pada kita bukan untuk dimegahkan. Tuan-tuan, harta yang ada pada kita bukan untuk kita bersenang-senang dengan dia. Tuan-tuan, Nabi itu untuk apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami berikan kepada mereka, lalu mereka belanjakan. Tuan-tuan, nak belanja ni ke mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, makna yunfiqun ni mereka belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, no? Jadi apa yang ada pada kita ni bukannya untuk kita apa ni simpan, kemudian simpan tu pula untuk kesenangan dunia semata-mata. Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi adalah sebagai jambatan untuk ke negeri akhirah, supaya apa? Harta ini dia menjadi wasilah, menjadi jambatan kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tiru sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni dia banyak menggunakan harta dia untuk melepaskan kesusahan umat Islam. Tuan-tuan, dia menggunakan dia punya kekayaan dia untuk membantu kepada orang lain. Tuan-tuan, senang cerita apa dia? Sayyidina Uthman ni, dia gunakan kekayaan dia hanyalah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan buka hati kita rasa bimbang. Benda ni dia kena ada rasa bimbang, tuan-tuan. Kalau tak ada rasa bimbang, kalau tak ada ketakwaan dalam hati kita, tuan-tuan, kita akan seronok terus dengan keduniaan kita. Maka dia kena ada rasa bimbang dengan hari sana tu. Maka mudah-mudahan dengan kebimbangan itu, kita akan jadikan dunia ni bukan untuk tempat kita lalai, tetapi dunia adalah jambatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung, tuan-tuan, pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.